الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya dan hadirin yang hadir pada petang ini agar sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala titah perintah Allah, dengan menerima seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan melakukan segala apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu terhindarlah diri kita daripada melakukan maksiat kepada Allah. Maka ciri-ciri orang yang bertakwa ialah manusia yang melakukan amal saleh. Dalam masa yang sama manusia itu juga meninggalkan perkara yang dibenci oleh Allah. Para ulama mengatakan bahawa agama ini terbahagi kepada dua, al-fi'lu wat-tarku. Agama ini terbahagi kepada dua. Peringkat yang pertama ialah melakukan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, dan sebahagian lagi ialah meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menegaskan dalam Al-Quranul Karim dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai manusia yang mengaku beriman kepada Allah, hendaklah kamu takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut, yakni melakukan perkara-perkara yang diridai oleh Allah dengan sepenuh hati dan kerendahan hati kepada Allah, dengan penuh sifat kehambaan yang disebut sebagai ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu mati, kata Allah, wala tamutunna illa, kata Allah, dan janganlah ada di kalangan kamu manusia-manusia yang mengaku beriman kepada Allah, mereka mati dalam keadaan tidak Islam kepada Allah. Janganlah kamu mati, kata Allah, kecuali wa antum muslimun, kamu menerima seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, takwa merupakan satu sifat yang penting dalam kehidupan kita. Maka di antara takwa, tanda-tanda takwa ialah manusia itu suka kepada perkara-perkara yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu suka mendekatkan diri mereka dengan Allah. Maka pada hari ini saya menyeru kepada mana-mana pemuda, mana-mana orang-orang dewasa, mana-mana ayah yang ada di luar daripada masjid, hampirkan diri kamu dengan masjid Allah. Jika masjid kita ini penuh dengan sesak, hampirkan diri kamu sedekat yang mungkin agar sama-sama kita mendapat rahmat daripada Allah. Hampir 7 hari kita tidak dapat datang ke rumah Allah menunaikan sembahyang secara berjamaah. Ada di kalangan kita selama 7 hari tidak mampu mendengar apa-apa peringatan di rumah Allah, tidak pernah bertambah ilmu agamanya dalam tempoh 7 hari. Pada hari ini Allah telah mewajibkan kepadanya dan pada hari-hari yang lain untuk datang ke rumah Allah, dan hari ini beliau terpanggil untuk datang ke rumah Allah menunaikan sembahyang Jumaat secara berjamaah. Tetapi ada di kalangan manusia yang telah 7 hari tidak datang ke rumah Allah. Hari ini ia mampu membawa dirinya datang ke rumah Allah, tetapi memilih untuk berada di gerai-gerai yang ada di luar. Inilah kerja-kerja manusia yang bodoh,
yang disebut oleh Rasulullah, wal ahmaqu dalam riwayat yang lain, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Manusia yang rugi kata Nabi, manusia yang bodoh kata Rasulullah, ialah manusia yang ikut hawa nafsunya, manusia yang ikut apa jua kehendak nafsunya, dan ia berharap kepada Allah agar dimasukkan ke dalam syurga. Inilah golongan yang rugi, golongan yang lemah, golongan yang bodoh yang dikatakan oleh Rasulullah. Datang ke masjid hampir dengan rahmat Allah, tetapi memilih untuk berada di dalam kenderaan, memilih untuk melepak di atas motor, memilih untuk bersembang dengan kawannya ketika mimbar sedang berkhutbah. Bukankah ini perbuatan yang sia-sia, yang tidak mendatangkan apa-apa manfaat kepada dunia dan akhirat kita? Sidang hadirin yang dirahmati Allah, kita berada di dalam bulan Rajab yang dikenali dengan bulan yang penuh dengan sejarah, yang mana dalam bulan Rajab ini berlakunya perkara yang besar kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitulah peristiwa Isra wal Mi'raj. Walaupun berselisih pendapat di kalangan para ulama tentang tarikh ataupun bilakah berlakunya Isra wal Mi'raj, itu tidak penting bagi kita. Yang pentingnya ialah peristiwa ini benar-benar berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala secara jelas, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di malam hari daripada Masjidil Haram Mekah menuju ke sebuah masjid yang namanya Masjidil Aqsa di Palestin. Lalu dimi'rajkan ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Baginda sallallahu alaihi wasallam bukan pergi dengan rohnya sahaja, tetapi juga jasadnya. Ada orang yang mempertikaikan bagaimana satu orang manusia boleh pergi bertemu dengan Tuhannya dalam tempoh yang singkat, dengan perjalanan yang begitu jauh, yang menelan perjalanan hampir 1 bulan jika menaiki kenderaan pada ketika itu. Tidakkah kita terfikir bagaimana kita pada hari ini, manusia yang dikatakan umat Rasulullah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang serba kekurangan, yang hidup di antara kita ini penuh dengan maksiat. Dalam rumah kita terdapat maksiat, TV dan radio ada dalam rumah kita terlibat dengan maksiat, dalam kenderaan kita ada maksiat, di shopping kompleks ada maksiat, dalam pejabat kita ada maksiat. Kita juga mampu melakukan perkara yang diajar oleh Allah kepada Nabi. Kita lihat hari ini manusia mampu bercakap dalam telefon yang tidak ada wayar, daripada sini, daripada Sungai Petani, didial nombor ke Makkahul Mukarramah, maka sahabat kita yang ada di Mekah boleh bercakap dengan kita dalam tempoh beberapa saat. Mengapa manusia tidak pertikaikan telefon yang tidak ada wayar ini boleh menghubungkan dengan seluruh manusia yang ada dalam dunia pada hari ini? Jika kita yang penuh dengan maksiat ini, Allah beri ilmu untuk cipta satelit, membawa suara manusia di tempat yang jauh, didekatkan mereka. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidupnya penuh dirahmati Allah, yang dirinya dipilih oleh Allah untuk menjadi kekasih Allah, Allah perjalankan Nabi di malam hari dalam keadaan yang pendek tempohnya, yang menyebabkan Allah menguji iman-iman para sahabat Nabi. Ada yang di kalangan mereka ragu-ragu dengan Nabi, ada yang terus menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang meminta bukti lalu diabaikan apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, kita juga di malam hari bermimpi pergi ke Kuala Lumpur. Ada yang bermimpi pergi Spanyol melihat bola sepak di malam hari. Ada yang pergi ke Eropah, mimpi dalam tidurnya, walhal berada di rumahnya di Sungai Petani. Bagaimana manusia yang melakukan maksiat kepada Allah, yang tidak salat maghrib, yang tidak salat isya, boleh mimpi pergi ke luar negara, sedangkan ia berada di katil rumahnya, mimpi berbulan-bulan berada di luar negara.
ini kan Nabi yang tidak ada dosa, maksum, yang dipelihara oleh Allah. Bukan berjalan dengan ruhnya sahaja, tetapi Allah bawa Nabi dalam satu malam. Berlaku berbagai cerita yang dikhabarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Sama ada umat Nabi ini mau ambil iktibar ataupun tidak, terpulang kepada kita. Hadirin yang saya kasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyebut, sab'atun yuzilluhum Allahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. 7 golongan, kata Rasulullah, yang akan diberi perlindungan arasy Allah pada hari kiamat, pada hari yang tidak ada tempat berteduh, pada hari yang tidak ada payung, yang tidak ada pokok untuk kita bernaung di bawahnya. Allah menyediakan tempat untuk 7 golongan yang disebut oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, golongan yang pertama yang akan dimasukkan ke dalam syurga Allah, yang akan diletakkan di bawah payung Allah, di bawah payungan Allah pada hari kiamat, dalam suasana yang begitu panas, mereka ini mendapat tempat teduh, tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama disebut oleh Nabi SAW, al-imamul adil, pemimpin ataupun pemerintah yang adil. Nabi meletakkan pemimpin ini di tempat yang pertama. Kenapa tidak diletakkan di tempat yang ketujuh? Mengapa dipilih diletakkan di tempat yang pertama? Kerana pemimpin ini ialah khalifatu Rasulillah, merupakan pengganti kepada Nabi SAW. Bezanya khalifah, pemimpin yang ada di atas muka bumi ini, dengan Nabi SAW. Nabi menerima wahyu daripada Allah. Nabi menerima wahyu daripada Jibril, daripada Allah melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Tetapi kita pemimpin pada hari ini, mereka tidak menerima wahyu daripada Allah, tetapi mereka hanya meneruskan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika mana tentera Islam berhadapan dengan tentera Rom di Parsi, bertanya seorang ketua tentera dari kalangan Parsi, bertanya tentera ketua Parsi itu kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Rid'i bin Amir, kenapa kamu datang jauh daripada Madinah untuk berperang dengan kami? Jawab Rid'i bin Amir, linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadatillah. Kami nak keluarkan manusia daripada mereka menyembah manusia, mereka takut kepada manusia, mereka melakukan kerja untuk manusia, kepada mereka menyembah Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Ini tugas kami sebagai manusia yang beriman kepada Allah, mengeluarkan seramai mungkin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kekufuran mereka, daripada kejahilan mereka, daripada mereka takut kepada seseorang, daripada mereka menyembah sesama manusia, kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, artinya pemerintahan ini bukan semata-mata untuk mendapat nama di mata dunia, tetapi sebenarnya pemerintahan ini merupakan satu tugas yang dipikulkan oleh Nabi SAW setelah kewafatan baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengambil tampuk pemerintahan hinggalah pada hari ini. Maka disebutkan oleh Nabi, Al-Imamul Adil, jika pemimpin itu adil, ia dimasukkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita pada hari ini pemimpin rumah tangga sebagai suami, kita sebagai ketua kampung, MKK, JKKP, kita sebagai wakil rakyat yang berhormat peringkat DUN ataupun peringkat parlimen, kita sebagai menteri besar ataupun menteri-menteri, ataupun sebagai perdana menteri, apa yang perlu kita lakukan ialah mengikut apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kesudahan hidup kita, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika akhir kita tidak bertemu dengan Allah, tidak mengapa, kerana kita yakin kita akan mati dan bertemu dengan Allah. Maka sudah tentu kena melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Nabi golongan yang kedua
Apabila pemimpin itu adil, maka lahirlah golongan yang kedua yang disebut oleh Rasulullah, wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih, anak muda yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya, umur muda ini antara 15 tahun ke 30 tahun. Ini umur muda yang begitu kuat, begitu gagah, fresh pada ketika ini. Orang-orang muda ini, jika pemimpin mereka adil, pemimpin mereka takutkan Allah, lahirlah anak-anak muda yang takutkan Allah. Anak-anak muda yang cintakan rumah Allah. Anak-anak muda yang menutup aurat. Bukan anak-anak muda yang dijamu dengan konsert K-pop dan sebagainya. Bukan anak-anak muda yang diberi peluang untuk masuk dalam pertandingan seperti Akademi Fantasia, Malaysian Idol, Mentor dan sebagainya. Benda ini sebenarnya mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam negara kita pada ketika ini? Apa yang Nabi akan katakan kepada program reality TV yang tidak mendatangkan manfaat dari segi dunia dan di akhirat? Sidang hadirin yang dirahmati Allah, pemuda ini merupakan masa depan negara. Syababul yaum rijalul ghad. Pemuda pada hari ini, pemangkin ataupun pemimpin pada masa akan datang. Suka ataupun tidak, generasi Y yang disebut sebagai generasi Y pada hari ini, mereka akan mengambil alih tampuk pemerintahan dunia seluruhnya pada suatu ketika nanti. Maka sebab itu kita perlu beri didikan agama kepada mereka. Mengapa bila terhentuk kepala baru kita sedar? Mengapa bila susah baru dicari para ulama? Inilah kejayaan orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian. Mereka memikirkan bagaimana untuk menjatuhkan kerajaan Islam Utsmani pada ketika dahulu. Mereka menimbulkan perasaan nasionalisme, semangat bangsa di kalangan mereka. Orang-orang yang ada di negara Arab, dikatakan kepada mereka, kamu bangsa Arab, Rasulullah itu daripada bangsa Arab, kamu hari ini ditakbir oleh sebuah kerajaan Islam Utsmani daripada Turki yang bukan keturunan Arab. Kamu orang Arab yang layak menjadi pemerintah, bukan mereka. Akhirnya berlaku peperangan antara orang Islam dengan orang Islam, yang menyebabkan jatuhnya kerajaan Utsmani. Bukan kerana orang-orang kafir menjatuhkannya, tetapi kerana umat Islam yang menjatuhkan kerajaan Islam Utsmani, yang sampai hari ini Islam dihina di merata-rata tempat. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, tidak cukup dengan mereka merampas kerajaan Utsmani. Seorang padri berdiri di khalayak ramai dengan berkata kepada pemimpin-pemimpin yang menjajah negara Islam Istanbul pada ketika itu, dengan berkata, hari ini kamu telah berjaya merampas harta-harta mereka, tetapi kamu tidak mampu merampas iman mereka daripada Allah. Kamu tidak boleh rampas iman mereka daripada dada-dada mereka. Aku nasihatkan kamu, pisahkan agama daripada hidup mereka. Jika kamu tidak pisahkan agama daripada hidup mereka, suatu hari nanti mereka akan kembali mengambil semula harta yang telah dirampas oleh kamu. Mereka akan datang kembali mengambil negara mereka. Sebab itu mereka cuba memecah belahkan iman dan Islam daripada hidup kita dengan mengadakan program-program hiburan yang menyebabkan anak-anak muda, termasuk orang tua-tua yang tidak sedarkan diri sampai hari ini, asyik leka dengan hiburan maksiat yang melalaikan dunia dan akhirat. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, maka kesannya sampai kepada orang-orang Melayu. Bagaimana remaja Islam Melayu pada hari ini yang terlibat dengan kes zina yang begitu parah, yang meruncingkan masyarakat kita, hingga kan anak zina ini sudah dianggap biasa. Perkara minum arak ini benda biasa, dadah, sumbang mahram dan sebagainya ini perkara biasa. Apa yang akan berlaku kepada masa depan negara kita jika anak-anak muda ini terus dibiarkan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dirahmati Allah, apa guna seorang Melayu itu pandai? Apa guna satu orang Melayu itu ada jawatan besar? Apa guna seorang Melayu itu kaya tetapi ia tidak beribadah kepada Allah?
ia tidak tahu membaca Al-Quran. Apa guna Melayu tidak tutup aurat? Apa guna Melayu tidak mengaji? Apa guna Melayu tidak pernah letak dahinya di lantai untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana ia akan dimasukkan ke dalam surga walaupun ia orang kaya di atas muka bumi ini, ataupun ia orang miskin di atas muka bumi ini? Jika dahinya tidak pernah cecah ke tempat sujud, bagaimana ia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin yang dirahmati Allah, mereka berjaya memisahkan Islam daripada kehidupan kita, hingga kan umat Islam pada hari ini mengambil Islam dalam keadaan tertentu saja. Mereka mengambil Islam dalam soal perkahwinan. Sewaktu akad nikah dilangsungkan, mereka datang ke masjid mencari tuan imam, mencari Bilal, mencari Syiah untuk menjadi saksi pernikahan mereka. Dan bagaimana pakaian mereka ketika mereka datang? Mereka sudah tidak ikut cara Islam. Bagaimana mereka mengadakan kenduri kendara di rumah mereka? Mereka mengenakan lagu-lagu yang melalaikan. Mereka pengantin itu memakai pakaian yang mendedahkan aurat. Tuan rumah yang asyik bersalaman mengira wang yang diberikan oleh pengunjung ke rumahnya, hingga kan tidak salat zuhur dan asar. Inilah umat Islam akhir zaman yang hanya mengambil perkahwinan ketika akad sahaja ikut cara Islam. Dan yang kedua, umat Islam mengambil Islam ketika berlakunya kematian. Bagaimana nak dimandikan, bagaimana nak dikafankan, bagaimana nak dikebumikan. Bolehkah kita kebumikan mayat berdiri? Tidak boleh, perlu diletakkan berbaring menghadap kiblat. Pada ketika itu ia akan ikut apa saja yang dikhabarkan oleh para ulama. Bila berlakunya kematian, para ulama berkata ia perlu dikafan sebanyak 3 helai, lalu dikafankan 3 helai. Sebelum daripada kematian, ia tidak mengindahkan apa-apa teguran daripada para ulama yang disebut oleh Nabi, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama-ulama ini, kata Nabi, merupakan pewaris kepada para anbiya yang terdahulu. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, umat Islam juga mengambil Islam ini dalam keadaan yang tertentu. Apabila anak ingin menghadapi peperiksaan, dibacakan Yasin. Apabila anak ingin pergi belajar, dibacakan ayat-ayat Al-Quran di rumah. Dalam keadaan yang lain, mereka tinggalkan Islam. Bagaimana kita keluar pergi kerja? Bagaimana kita asyik sibuk dengan kehidupan dunia kita? Bagaimana pemuda-pemuda kita pada hari ini dengan memakai tali lehernya, dengan memakai gelangnya, dengan seluar pendeknya, keluar ke hulu hilir dengan tujuan mencari betina-betina yang murah untuk diusung ke hulu dan ke hilir. Apa jadi kepada remaja kita yang sering kali naik ke tingkat 5 di Center Square, duduk dalam bilik yang disediakan untuk berkaraoke, bermula daripada pagi hingga ke malam hari? Bagaimana pemuda-mudi kita pada hari ini, mereka keluar berdua-duaan masuk ke dalam panggung wayang yang gelap gelita. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, ini kejayaan orang-orang Yahudi disambut baik oleh orang Islam. Orang Islam menyambut baik perancangan orang-orang Yahudi. Maka Yahudi tidak perlu datang ke negara kita, cukup dengan pemahaman yang dibawa oleh mereka. Kita pula hari ini mula mempertikaikan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Golongan yang ketiga, kata Rasulullah, apabila pemuda-pemuda ini kuat ibadah kepada Allah, di waktu mudanya kuat ibadah kepada Allah, ada golongan yang ketiga, kata Nabi, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang lelaki, orang-orang dewasa di kalangan lelaki, mereka cinta kepada masjid. Mereka sering kali datang berjamaah di rumah Allah, dan mereka sering kali mendengar kuliah-kuliah yang boleh memperbetulkan saki-baki maksiat yang ada dalam kehidupan mereka. Sebenarnya hadirin yang dirahmati Allah, jika kita datang belajar, jika kita datang mendengar ceramah ataupun kuliah ataupun khutbah, apabila sesuatu perkara itu dilontarkan oleh penceramah ataupun khatib, kena betul-betul di atas batang hidung kita. Cepat-cepat kita muhasabah dan bertaubat kepada Allah. Kerana apabila kita terasa hati ketika mana perkara itu disampaikan, ini tanda hidayah Allah sudah mula mengetuk pintu hati kita. Jika kita abaikan, ini karut, sengaja diadakan kuliah untuk kata kepada aku dan sebagainya, orang ini wal'iyazubillah, ia makin hari makin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, yang keempat, warajulun
tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Orang lelaki, dua orang berkawan, berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Berkawan dengan seseorang bukan kerana dia yang berhormat, berkawan dengan seseorang bukan kerana dia menteri, berkawan dengan seseorang bukan kerana dia DO, bukan kerana ia ada jawatan yang besar, tetapi kita berkawan kerana Allah. Berpisah kita dengan dia kerana Allah, golongan ini dimasukkan ke dalam syurga Allah. Yang kelima, kata Rasulullah, wa rajulun talabathu imra'a zata mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah rabbal alamin. Orang lelaki bila didatangi seorang perempuan mengajak ia melakukan maksiat kepada Allah, lalu ia mengangkat tangan dan berkata, inni akhafu Allah rabbal alamin, aku takut kepada Allah, Tuhan yang mencipta alam ini. Aku yakin Allah melihat aku, malaikat kiri dan kanan sedang mencatat amalan aku. Aku tidak mahu melakukan maksiat seperti mana yang engkau anjurkan kepada aku. Golongan ini dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang lelaki yang mendermakan hartanya dalam keadaan senyap-senyap, dalam keadaan rahsia, yang disebut oleh Nabi perumpamaan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui apa yang diberi oleh tangan kanan. Maka saya menyeru kepada tuan-tuan pada hari ini, masukkan sebanyak mungkin wang dalam tabung-tabung masjid kita. Belilah tanah-tanah wakaf yang diedar, yang dijual oleh pihak Masjid Abu Bakar As-Siddiq Kampung Baru Sungai Petani. Jika tuan-tuan pada hari ini mempunyai wang RM25,000 dalam akaun, tuan-tuan pulang ke rumah malam ini bertemu dengan ajal, tuan-tuan diusung diletakkan dalam liang lahat, RM25,000 itu dipindahkan ke akaun anak-anak tuan-tuan. Tetapi jika tuan-tuan masukkan RM5,000 dalam akaun Masjid Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan meninggal di malam hari, RM20,000 dijadikan pusaka, RM5,000 ikut tuan-tuan pergi ke akhirat Allah dengan dibayar, kata Nabi, satu kebaikan dibayar dengan asyarah ila 700 kepada 700 ganda. Bayangkan RM5,000 dikali dengan 700, kita menjadi orang yang kaya di akhirat. Orang yang derma RM1 pada hari ini, ia mati di malam hari, ia akan menyesal, ya Allah, panjangkan umur aku 2 minit untuk pergi ke Masjid Bakar Arang untuk aku masukkan RM10. Orang yang masukkan RM50 pada hari ini, ya Allah, aku menyesal, pulangkan aku ke dunia untuk aku masukkan RM1,000 dan engkau matikan aku setelah daripada itu, aku tidak akan menyesal lagi. Orang yang masukkan RM10,000, begitulah juga orang yang tidak masukkan apa-apa wang dalam tabung pada hari ini, ia akan menyesal jika bertemu dengan kematian pada malam ini. Jika tuan-tuan yang hadir terlupa bawa wang pada hari ini, cepat-cepat pulang ke rumah selepas daripada solat, ambil wang tuan-tuan, letakkan di mana-mana masjid yang berhampiran dengan rumah tuan-tuan. Moga-moga hari ini kita ditulis oleh Allah sebagai orang yang bersedekah. Tiap-tiap hari biar malaikat mencatat nama kita, orang-orang yang bersedekah pada jalan Allah. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, yang terakhirnya, wa rajulun zakarahu Allah khaliyan fafadat ainahu. Orang lelaki yang duduk seorang diri di malam hari maupun di siang hari, apabila ia berzikir menyebut nama Allah, mengalir air mata daripada matanya. Bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mempunyai bekas di mukanya, bekas air mata mengalir di pipinya. Kerana disebut oleh para ulama dan para sahabat bahawa Sayyidina Umar ini rajulun buka, orang lelaki yang suka menangis. Sedangkan kita tahu bahawa Umar ini dengan sifat bengisnya, apabila ia bersama dengan Allah, ia sering kali menangis hinggakan kesan air mata yang mengalir turun di pipinya berbekas di muka Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Saya menyeru tuan-tuan dan diri saya, muhasabahlah diri kita di bulan Rajab ini. Kita tinggalkan perkara-perkara maksiat, lakukan ibadah sebanyak mungkin persediaan, ambil stamina kita dalam tempoh sebulan, 1 minggu ini. Saki-baki daripada bulan Rajab termasuk bulan Syaban, kita himpunkan stamina kita yang kuat untuk kita memulakan kemuncak kepada ibadah kita, ialah 1 Ramadan yang akan menjelma tidak lama lagi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Marilah sama-sama kita mempelajari ilmu-ilmu Allah yang maha luas. Marilah sama-sama kita mendalami ilmu Al-Quran. Marilah sama-sama kita membaca ayatul Quran walaupun 1 ayat dalam 1 hari. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang berjasa, yang berkorban seluruh hidupnya demi memastikan umatnya selamat daripada azab neraka Allah. Marilah kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menerusi firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك المعتصم بالله محب الدين السلطان الحاج عبد الحليم معظم شاه ابن المرحوم سلطان بدليشة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة واليهود والنصارى والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي الشيشان وفي مصر وفي تونسيا وفي أفغانستان وفي جنوب تايلاند وفي ميانمار وفي كمبوديا وفي ماليزيا وفي كل مكان من مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك بالنصارى. اللهم عليك بالمنافقين. اللهم افعلهم كما فعلت بأصحاب الفيل. اللهم ارمهم بحجارة من سجيل. اللهم اجعلهم كعصف مأكول. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.